Ya, cikgu akan share. Okey. Okey, boleh nampak tak soalan ni? Okay, kalau ada masalah, cakap je tau. Open mic, terus cakap Okey, baik. Kita sambung. Soalan 12A, nyatakan sukuan bagi sudut berikut. Jadi untuk soalan ni, kamu kena pasti sukuan Okey, macam mana kita nak kenal pasti sukuan? Itu yang kita kena tahu. How? Macam mana nak tahu sukuan? Okey, jadi record ke tak ni? Nampak tak? Kamu nampak tak? Ya, nampak. Respon kat chat sekejap. Ada nampak tak skrin cikgu? Nampak cikgu, nampak. Okey, ini adalah sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan yang keempat. Okey, baik. Untuk mengenal pasti sukuan, sudut berada di sukuan yang mana, kita kena tahu dulu sudut berapa yang terletak pada sukuan-sukuan tersebut. Okey, macam ni, kalau untuk sukuan, kita akan baca dari kanan ke kiri lah. Jadi kat sini adalah nombor sukuan yang pertama, 0 darjah. Sini 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan berakhir pada 360 darjah. Okay, tak kata faham tak? Okay, dia berbeza macam kita buat transformasi. Kalau baca transformasi dekat kita punya protector kan. Okay, ni protector kan. Okay, kita akan baca kiri ke kanan, betul tak? Okay, kalau untuk sukuan, okay, kalau kita nak tentukan sukuan bagi sudut dalam trigonometri, ini adalah soalan trigonometri, kita akan baca kanan ke kiri, dia lain Okay, jadi persoalannya sekarang, dekat mana sudut-sudut tu akan terletak. Okay, baik. Tengok kat sini Okay, untuk sukuan pertama, okay, kamu tengok kat sini, nombor sudut dia bermula pada 0 hingga 90 darjah. Maksudnya kat sini, sukuan pertama sudutnya adalah 0 hingga 90 darjah. Sudut-sudut yang berada di antara 0 90 darjah adalah sukuan yang pertama. Contoh macam sudut 95. 95 salah. Bukan. Contoh yang lain 85. Contoh macam sudut 85 darjah. Berapa? 1 darjah, 30 darjah. Okey, sudut-sudut ni berada dalam sukuan yang pertama sebab dia di antara 0 hingga 90 darjah. Okey, kalau sukuan yang ketiga, kita tengok kat sini nombor 90 hingga 180. Maksudnya kat sini sudut-sudut yang berada di antara 90 hingga 180 adalah sukuan yang kedua, iaitu contohnya macam 95 darjah, 100 darjah, 150. Itu semua adalah sukuan yang kedua. Kalau sukuan yang ketiga, dia adalah sudut di antara 180 hingga
270. Contohnya macam kalau sudut 200, 190 dan 250. Itu semua sudut berada di antara 180 hingga 270. Okay, yang ketiga, sudut 270 hingga 360. Okey, contohnya macam sudut 290, 300, 340. Okey, ini semua adalah berada di antara 270 hingga 360. Okey, balik kepada soalan. Okey, dia suruh nyatakan sukuan bagi sudut tersebut. Okey, jadi sukuan pertama, apa jawapan dia? Dia berada, soalan pertama, apa jawapan dia? Sukuan pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat? Sukuan pertama itu. Sukuan yang pertama. Pandai. Dia terletak sukuan pertama sebab sudut dia berada di antara 0 hingga 90. Okey, kalau soalan 2? Sukuan 298. Kat mana letaknya? Sukuan keempat. Good. Sukuan yang keempat. Ini jawapan dia. Ini satu markah, ini satu markah. Okey, 2 markah. Okey. 12A ada masalah? Tak ada lah kan? Okey kan? Ada masalah 12A? Tak ada. Yang lain ada masalah? 12A ada masalah kelas? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, kita pergi dekat 12B. Okey, 12B. Dia kata raja 1 di bawah 0 origin adalah titik asalan bagi sata Cartesian. Okey. Ni gambar rajah dia. Dia bagi ini titik P. Okay. Dia suruh cari nilai koordinat Y bagi titik P. Okey, titik P kita adalah inilah kan. Negatif 0.9397. Satu lagi 0.3420 sebab dia kata titik P. Okey, tapi soalan dia nak nilai koordinat Y. Okey, dekat titik P kita ada 2 koordinat iaitu satu X, satu lagi adalah Y. Kalau dia nak nilai koordinat titik Y, yang mana kita nak ambil? Nilai yang mana? Koordinat Y bagi titik P. Kita kat sini ada X, kat sini ada Y. Jadi nilai dia ataupun jawapan dia adalah 0.3 420. adalah 0.3420. Okay, nah? Okey, seterusnya. Okey, soalan 13. Nyatakan sudut di dalam sukuan 1 yang sepadan dengan sudut 215. Okey, maksudnya kat sini sudut sukuan sepadan. Okey, kamu kena tahu sudut sepadan itu apa? Okey, sudut sepadan, sudut yang menyentuh
menyentuh paksi X. Sudut yang menyentuh paksi X. Okey, kiranya kamu dah belajar tadi ada sukuan 1, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan yang keempat. Betul tak? Okey. Dia kata kat sini sudut 215 kan. Ini adalah sudut kita. Okey. Kalau sudut 215, okey, dia berada di sukuan yang keberapa? Sudut 215 berada pada sukuan yang 3. Ketiga. sukuan yang ketiga. Jadi dia berada di sinilah. Sudut dia. Okey, betul. Okey, ini 2, 1, 5. Okey. Tapi, kita nak sudut sepadan. Sudut sepadan, sudut yang menyentuh dengan paksi X. Kita tengok dekat sukuan 3 ni. Okey, kat sini paksi X kan? Okey, sudut yang menyentuh pada paksi X adalah di sini. Jadi kita nak inilah sudut sepadan ni. Okey nak? Okey, jadi tak apa kalau sangkut-sangkut tak apa, nanti cikgu bagi video. Jangan risau. Nanti cikgu bagi video. Okey. Jadi kita nak nilai color kuning ni. Macam mana nak dapat nilai color kuning ni? Tu kita nak sudut simpadan tu. Yang color kuning ni, alpha ni, ini adalah sudut simpadan. Okey, macam mana kita nak dapat nilai kuning ni? Kelas, macam mana? Berapa nilai semua sekali sudut? Semua sekali adalah 215. Kan? Jadi kita nak alpha ni, kita nak akan tolak dengan apa? Tolak dengan 180. Betul, tolak dengan 180. Ini ni, berapa nilai dia? Buka kalkulator, berapa nilai dia? Berapa tak tadi? 35. Berapa? 35. 35. 35. Jadi jawapannya adalah 35 darjah. Okey nak? Okey, ini jawapan dia. Okey, tapi kalau kita tengok soalan, ini dia nak sukuan pertama kan? Sukuan pertama ada kat sini. Okey, pasal apa jadi macam tu? Okey, kalau kamu tengok balik, kalau kita lakarkan sudut pada sukuan pertama, dia jadi macam ni, betul tak? Sebenarnya nilai pada sudut sukuan pertama sama saja dengan nilai dengan sudut simpadan. Jadi kat sini pun nilai dia 35. Sebab itulah kat sini betul. 1 markah. Kamu pernah belajar dulu masa form 3, ingat tak? Form 3. Kalau sudut kita macam ni kan? Okey, katakanlah ini sudut A. Okey, ada sudut kat sini, ada bucu, depan dia ada sudut. Nilai dia adalah sama. Kalau sini alpha, sini pun nilai dia adalah alpha. Konsep dia sama juga. Sini sudut simpadan ada bucu jumpa dengan sudut sukuan pertama. Nilai dia adalah 35. Okey nak? Faham tak kat situ? Faham tak? Okey nak? Yang lain kau tak faham boleh on mic tau. On saja mic. Sebab tu cikgu buat Google Meet sebab kita nak discuss. Kalau tak faham terus je on. Okey. Baik, 13B. Okey, tentukan sudut theta jika diberi nilai sin adalah negatif dan nilai cos theta ialah positif.
Okey, kita balik kepada sukuan kita lah tadi. Okey, balik. Kita ada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan yang keempat. Okey. Okey, dalam trigonometri kita ada sin apa lagi ya? Sin, cos, tangent kan, betul tak? Okey, kalau macam ni, soalan macam ni, kita kena tentukan kat mana kedudukan sin, cos, tangent dalam sukuan ni. Kita akan pakai formula SSTK. SSTK. Kalau dalam video cikgu selalu sebut iaitu semua orang suka tengok Korea. Dalam modul ayat dia semua suka tengok Korea. Dalam modul dan video cikgu. Okey, sebab kita nak tentukan mana letaknya trigonometri dalam sukuan ini. Okey, yang first kali adalah S. Okey, S yang pertama dia maksudnya adalah semua. Okey, maksud semua kat sini adalah kita ada sin, tan dan juga cos. Maksudnya ketiga-tiga ni adalah nilainya adalah positif. Okey, S yang kedua maksudnya adalah sin. Sinus. Sin kita adalah positif. Kalau kat sini sin positif, jadi cos dan tangent adalah negatif lah. Okey, seterusnya adalah T. Untuk sukuan yang ketiga, tangent adalah positif. Jadi cos dengan sin adalah negatif kat sini. Okey. Seterusnya K. K maksud dia adalah cos. Jadi cos adalah positif kat sini. Dua yang lain tu adalah negatif. Okey, kita balik pada soalan. Yang pertama dia nak adalah sin adalah negatif. Jadi sin theta negatif. Okey, berada pada sukuan yang sukuan yang berapa ni? Sukuan pertama sin positif. Bukanlah. Sukuan yang kedua sin positif. Bukan juga. Sukuan yang ketiga tangent kita adalah positif. Jadi automatik sinus kita adalah negatif. Jadi ini adalah sukuan yang ketiga. Okey, lagi satu sukuan adalah yang keempat. Sebab sukuan keempat cos sahaja yang positif. Jadi dia sukuan yang keempat. Okey, seterusnya adalah cos, nilai cos theta ialah positif. Jadi cos theta positif. Okay, kita tengok dekat sukuan mana cos positif. Okay, sukuan cos positif terletak pada sukuan yang pertama dan yang keempat. Jadi yang pertama dan keempat. Okay, baik. Sekarang ni kamu tengok dekat sin theta dan cos theta, sukuan mana yang bertindih? Sukuan mana yang sama? Sukuan yang Empat. Sukuan yang mana? Empat. Sukuan yang keempat kan, yang sama kan? Okey. Jadi dia kata kat sini dia nak sudut theta. Okey, nyatakan apakah sudut sukuan apakah sudut yang terletak pada sukuan yang keempat. Itulah jawapan dia. Apa-apa je sudut.
yang terletak pada suku Y yang keempat. Cuba bagi satu contoh kat cikgu. Bagi satu contoh cikgu, suku Y, sudut yang terletak pada suku Y yang keempat. 300 cikgu. 300. Kalau theta kamu bersama dengan 300, 300, itu betul. Itu betul. 300 betul. Sebab dia terletak antara 270 hingga 360. Good, pandai. Okay, faham yang ni? Okay, kita sambung. C. C senang. Sebab apa cikgu kata senang? Okay, boleh pakai kalkulator sahaja. Okay, C. Hitungkan nilai bagi yang berikut. Okay, yang pertama. 1. 2 cos 0 tambah 5 cos 270. Okay. 2 cos 0. Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Cos 0 kita akan dapat 1. Okey, kat sini kita akan dapat 1 tambah 5 cos 270. Cos 270 kita dapat 0. Okey. Kita akan dapat sini kosong. Okey. Jadi 2 darab 1, 2. 5 darab kosong, kosong. 2 tambah kosong, 2. Dapat jawapan. Jawapan dia adalah 2. Okey, kalau soalan nombor 2, sin 45 tolak dengan cos 45. Tekan kalkulator. Sin 45. Kamu dapat 0.71. Kita ambil 4 perpuluhan. 0.7071. Okey, kat sini 0 sama dengan 0.7071 tolak cos 45. Sama juga 0.7071. Tulis balik 0.7071. Jadi 0.7071 tolak 0.7071 dapat berapa? Kamu akan dapat 0. Itu jawapan dia. Okay nak? Ni 2 markah ni. Sini 1 markah, sini 1 markah. Boleh kira pakai kalkulator. Soalan macam ni senang. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ni dah masuk transformasi. Okey, Raja 9 menunjukkan 2 buah segitiga P dan Q dilukis pada grid segi 4 sama yang sama besar. Segitiga Q ialah imej bagi segitiga P di bawah satu pembesaran pada pusat R. Pada raja di atas, tanda dan labelkan pusat R. Okey, yang ni transformasi. Banyak nyari tu tak faham, bagi perhatian sikit nak. Okey, mana imej dia? Okey, dia cakap kat sini Q adalah imej kan. Jadi Q kat sini imej. Jadi P adalah objek. Okey, kita nak labelkan pusat R. Macam mana kamu nak cari pusat R bagi suatu pembesaran? Macam mana nak cari? Kalau kita nak cari, kita akan kita akan buat satu garis lurus menggunakan bucu yang sama. Contoh, cikgu ambil bucu
apatah image ni kan, bucu Q yang ni kan. Okey, bucu P pun cikgu ambil yang sama yang ini. Lepas tu cikgu akan garis. Okey, cuba kamu buat juga. Ini senang sahaja. Okey, jadi kita garis. Kena tindih lah. Kena bertindih. Okey, itu garisan yang pertama. Okey, buat lagi satu garisan. Tindih tak ni? Tak tindih. Tak nak, cikgu buat lain. Okey. Lepas tu kamu buat lagi satu garisan lah. Okey, contohnya cikgu ambil bucu had yang bawah ni bagi image dan objek yang bucu yang sama. Okey, cikgu garis. Okey, dapat tak titik yang bersilang tu? Kat sini kan titik bersilang. Okey, kat rumah kamu dapat tak titik bersilang kamu? Okey, jadi titik bersilang adalah daripada di sini. Titik bersilang. Kalau kamu garis dua, dapat garisan yang bersilang, maka itu adalah pusat R. Itu adalah titik pembesaran dia lah. Ada garisan bersilang, itu adalah titik pembesaran. Jadi kat sinilah titik pembesaran kita. R. Okey nak? Ada soalan tak? Senang je, 14A. Okey, seterusnya. Okey, baik. 14B. Okey, kita tahu ini adalah image, ini adalah objek. Okey, baik. Dia suruh cari, B ialah cari faktor skala bagi K. Jadi K sama dengan panjang sisi image bahagi panjang sisi objek. Okey, kita tahu image yang ni kan. Okey, cari salah satu panjang yang kamu senang nak kira kotak dia. Macam cikgu suka ambil yang ni lah. Yang menegak ni. Cikgu akan kira lah berapa petak dia. Okey, sini 1 petak, 2 petak, 3 petak, 4 petak, 5 petak, 6 petak. Jadi ini adalah 6. Apa? Okey, panjang sisi objek. Okey, kalau image kita ambil panjang ni, objek pun kita akan ambil panjang yang sama. Okey, kita kira lah panjang objek berapa. 1 petak, 2 petak, 3 petak. Jadi panjang dia adalah 3. Pakai kalkulator kamu 6 bahagi 3, kita akan dapat K kita adalah 2. Okey nah? Okey, baik. Seterusnya B2. Hilang. B2. Okey, diberi luas segitiga Q ialah 60 unit. Hitung luas dalam unit segitiga P. Okey, kita tahu ini adalah image, ini adalah objek. Kan? Q adalah image. Okey, ini adalah image, ini adalah objek. Okey, bila soalan kata luas segitiga Q bagi ialah 60 darjah, maksudnya ini adalah luas image. Okey nah. Okey, kat sinilah 60 darjah. Jadi dia minta P, berapa luas P? Okey, tadi kita cari K, kita dah tahu K sama dengan 2. Jadi kita boleh carilah luas objek. Okey, jadi luas image berdasarkan formula, luas image adalah 60 sama dengan 2, K adalah 2, jadi 2 kuasa 2 darab
luas objek. Okey, jadi 60. Okey, 2 kuasa 2 kita akan dapat 4 darab luas objek. Okey. Jadi luas objek Allah Akbar. Luas objek. Berapa nilai luas objek? 60. 4 ni kita akan pindah ke sebelah kanan kan? Jadi 60 bagi 4. 60 bagi 4 dapat berapa? 15. Yes. Itulah jawapan dia. Okey nak? Okey, ini kamu akan dapat berapa markah ni? Kamu akan dapat 3 markah. Okey. Okey, boleh? Soalan? Boleh teruskan? Okay, cikgu teruskan Okey, soalan 15. Okey, ini adalah soalan bahagian C. Okey, yang ni kena perhati elok-elok. Kalau ada soalan terus tanya yang ni. Soalan macam ni confirm keluar dalam exam. Kalau tak faham tanya je terus. Okey. Okey, kita baca soalan. Okey, rajah 1.1 menunjukkan titik H pada suatu satah kertas. Okey. Transformasi T ialah satu translasi negatif 2, 3. Transformasi R ialah satu pantulan pada garis Y sama dengan Q. Okey, yang pertama dia suruh cari T kuasa 2. Okey, maksudnya T kuasa 2 memberi maksud kepada T. Okey, kalau ada 2 transformasi, apa yang kita kena buat? Kita akan baca dia daripada kanan ke kiri. Maksudnya kita akan baca yang ni dulu. Yang ni yang pertama kita baca, baru yang kedua ni. Okey nak? Okey, jadi titik H dia nak koordinat kan? Okey, mula-mula titik H kita koordinat dia adalah 1, negatif 1. Okey. Jadi transformasi T. Dia kata transformasi T dia suruh cari H prime. Okey, transformasi T kita adalah translasi negatif 2, 3. Okey, ingat tak kalau translasi macam mana kita nak baca? Negatif 2, 3. Cuba buat kat bawah ni lah. Negatif 2, 3. Okey. Kalau nilai tu positif, kalau nilai tu negatif. Macam mana nak buat? Okey, kalau X, dia positif sahaja, dia akan bergerak ke kanan. Kalau negatif, dia akan bergerak ke kiri. Okey, macam ini translasi ni X kan? X dia adalah negatif 2. Jadi bila negatif dia bergerak ke kiri sebanyak 2 kali. Jadi pergi kat titik ni, titik H ni, kita akan bergerak ke kiri sebanyak 2 kali. 1 kali, 2 kali. Okey. Jadi seterusnya adalah kalau koordinat tu, kalau Y pula, koordinat Y, dia positif kita akan naik ke atas. Kalau dia negatif kita akan turun ke bawah. Okey, tapi macam translasi ni, dia adalah positif 3. Jadi positif kita naik ke atas sebanyak 3 kali. Jadi ni 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Okey, ini adalah H prime. Di H prime kita adalah berapa ni? 1, 2. Baru selesai T1. Habis T1. Okey, kita kena buat T2 pula.
T yang kedua pula supaya kita boleh dapat H double prime. Okey, T yang kedua. T adalah menggunakan translasi yang sama. Okey, ikut translasi yang sama. Negatif 2. Jadi, okey, dekat H prime tadi ni, had yang tadi, okey, kita bergerak ke kiri sebanyak 2 kali. 1 langkah, 2 langkah. Itu Y positif, kita naik sebanyak 3 kali. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dekat sini lah. H2 prime. Okey, koordinat dia adalah 3, 5. Itu jawapan dia. Okey nak? Nanti kalau kamu buat yang ni, diagram markah lah. Dia akan ada markah dekat sini. Sini satu markah, sini satu markah. Okey. Boleh nak? Okay, ada soalan tak? Ni. Dua transformasi. Untuk soalan pertama, T kuasa 2. Ada masalah? Okey, kalau tak ada masalah, kita teruskan dengan yang kedua. Kalau ada masalah, respon tau. Okey, yang kedua. Ini cikgu padam start ya. Okay, step ni cikgu padam tau. Tapi kamu punya jangan padam pula. Ini sebab cikgu nak tunjuk. Jadi cikgu padam Okay, step yang kedua adalah RT. Okay, transformasi RT. Dua transformasi RT. Jadi kalau kita baca, akan baca dari kanan ke kiri. Jadi H, kita nak pergi H prime, kita akan baca T dulu. Lepas tu baru kita baca R untuk sampai ke H double prime. Jadi koordinat yang sama. Okey, yang pertama kita nak pergi kepada H prime, kita akan baca T dulu kan? Okey, baik. Okay, ini H kita. Okey, kita akan baca T. T yang sama, negatif 2, 3. Jadi bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah. Okey, Y kita adalah positif 3, naik ke atas 3 kali. 2, 3. Okey, ini adalah H. Okey, 1, 2. Okey, seterusnya adalah transformasi R pada garis Y sama dengan X. Okey, tahu tak garisan Y sama dengan X tu macam mana? Okey, kalau kamu tak tahu, kamu boleh plot kamu punya garisan lah. Okey, kita plot dulu macam sebelum buat garisan Y sama dengan X. Okey, contohnya, okey, andai kata kalau Y kita nilai dia adalah kosong, jadi X pun adalah kosong. Sebab Y sama dengan X, maksudnya nilai Y sama saja dengan X. Kalau Y kosong, X pun kosong. Jadi duduk dia di ini. Okey, contoh yang lain. Kalau Y negatif 2, X pun nilai dia adalah negatif 2. Okay, jadi X negatif 2 kat sini, Y negatif 2 kat sini. Jadi plot dia adalah berada di sini. Okey. Okey, plot yang lain. Okey, contoh yang lain, kalau X kita, Y kita adalah 4. Jadi X kita pun adalah 4. Jadi Y 4 dekat sini, X 4 pun kat sini. Jadi dia akan jumpa di sini lah. Apa salah? Salah, dia betul ke ni? Oh, macam salah. Okay, sorry. Okay, semula. Plot dia semula. Okay, kat situ kan.
prime. Okey. Kita plot lain. Y sama dengan X. Okey, Y sama dengan X. Okey, contoh kita masukkan koordinat kita. Okey, 0, 0. Okey. Kalau kita masukkan nilai Y, sini X kan, sini Y, betul tak? Okey, kalau nilai Y 0, jadi X pun adalah 0. Okey, jadi kita plot di sini. Sekejap, kita baca. Kuning. Okey, contoh yang lain, kalau koordinat negatif 2, Y pun negatif 2. Okey. Kalau X pun negatif 2. Okey, jadi kat sini koordinat negatif 2, letaknya di sini. Okey nah. Okey, seterusnya katakan, andaikan okey. Koordinat 4, 4. Okey, kalau Y sama dengan 4, okey, jadi X pun kita akan letak dia, nilai dia 4. Jadi koordinat 4, 4 letak dia kat sini. Okey, dah ada 3 kali plot. Jadi kita boleh garis lah. Pastikan garisan kamu sama saja. Pastikan garisan kamu kenalah dengan tempat yang kamu plot. Okey, jadi ini adalah garisan. Ini adalah garisan Y sama dengan X. Okey nah. Okey, baik. Kat sini kita punya H kan? H prime kan? Okey. Ini adalah melibatkan pantulan. Dia suruh cari, kita akan cari H double prime. Okey, senang sahaja. Okey, kalau kamu nak cari H, kamu nak cari image dengan pantulan, kamu tengok antara jarak titik hingga ke paksi pantulan ada berapa. Kalau macam ni ada 1, 2, 3. Jadi kat sini ada 3 petak. Jadi automatik lepas sahaja garisan kat sini kamu kira 3 petak, kamu akan jumpa juga, kamu punya image. Ini 1, 2, 3. Jadi sinilah image kamu. H double prime. Okey nah. Jadi koordinat untuk H double prime adalah 5. Faham tak? Transformasi ni. Okey nah, transformasi. Okey, kalau ada melibatkan pantulan, pastikan kamu kira jarak di antara titik dengan garisan pantulan. Lepas tu, lepas garisan pantulan tu, kalau kat sini 3 jarak dia, automatik kat sini kamu kira 3 juga jarak dia. 1, 2, 3. Habis tu kat sini lah dia punya image. Jadi H prime. H prime dia dekat koordinat 5, 2. Okay, nah. Okey, 15A. Okey, settle lah 15A. Okey, kat sini markah kamu akan dapat dekat sini lah. Satu markah. Sebab kat sini kamu dah dapat dah nilai dia. Koordinat 1, 2. Sebab tu kat sini tak dapat markah, kamu akan dapat markah kat sini. Okey, jadi seterusnya adalah B. Okey, B ni kita tengok elok-elok lah. Okey. Macam tadi, okey, dia bagi transformasi, so cari image kan. Okey, untuk soalan B, dia dah bagi image siap-siap, dia suruh kamu cari transformasi. Okey. Okey, cikgu baca soalan B. Rajah 1.2 menunjukkan
Tiga sisi empat ABCD, EBFG dan HIFJ yang dilukis pada grid segi empat sama. Okey, diberi sisi empat HIFJ ialah imej bagi sisi empat ABCD di bawah gabungan transformasi YZ. Okey, perihalkan selengkapnya transformasi X. Okey. Okay, maksudnya kat sini A, B, C, D ni ini objek. Lepas tu dia A, B, C, D kan. Okay, lepas tu A, B, C, D ni okay, dia ada satu transformasi yang kita tak tahu transformasi apa. Dia suruh cari, ini kena cari. Okay, lepas dia pakai transformasi ni, okay, dia jumpa image je iaitu E, B, F, G. Lepas EBFG, dia pakai transformasi Y yang kita kena cari ini. Okay, dapat dia punya image adalah HIFJ. Okay, jadi yang pertama sekali, step yang pertama, kita akan cari transformasi X dulu. Okay, transformasi X yang ini daripada A, B, C, D, dia pindah pergi EBFG. Okay, daripada sini dia pindah ke sini. Dua bentuk yang tiada lorekan ni, yang kosong ni. Okey nah. Okey, bila tengok okey A, B, C, D ni kepada E, B, F, G, bila kamu tengok yang ni, cuba kamu tengok size dia dulu. Okey, size dia berubah tak? Size dia sama. Dia mempunyai size yang sama. Okey, itu adalah keyword yang penting sebab kita nak tahu apakah kita punya transformasi. Kamu belajar 5 transformasi, kita nak kenal pasti. Okey, baik. Mula-mula, okey, kita ambil satu panjang yang sama dengan objek dan image. Okey, contohnya cikgu ambil panjang AB dekat objek. Okey, ni image dia kan. Okey, panjang yang sama adalah BE. Okey, jadi bila cikgu gariskan dan hubungkan kedua panjang tu, tak nampaklah pula kepala dia. Manakah? Okey, bila cikgu gabungkan, okey, akan berlakunya, kamu nampak kat sini adanya sudut dekat sini. Ini sudut. Itu sudut apa? Sudut ni bernilai 90 darjah. Okey, jadi transformasi apa yang mempunyai sudut? Kelas, transformasi apa yang ada sudut? Yang melibatkan sudut? Transformasi pantulan. Okey. Transformasi pantulan ni mempunyai sudut 90 darjah. Okey nah. Okey, dia mempunyai pantulan pula dah. Okey, dia merupakan transformasi putaran. Kamu ni cikgu salah pun tak nak tegur. Putaran. Putaran 90 darjah. Okey, tengok. Okey, cuba tengok balik dekat pada gambar raja ni. Okey, putaran ada kat sini adalah titik A kan. Okey, ini titik yang sama iaitu titik E. Okey, cuba kamu tengok nak daripada titik A kepada titik B, dia bergerak ke kanan ke dia bergerak ke kiri? Daripada titik A nak pergi titik E, ke kanan ke kiri? Dia bergerak ke kiri. Di sini dia akan pergi ke sini kan. Okey, jadi kalau dalam putaran bergerak ke kiri sahaja, dia merupakan lawan
arah jam. Okay, jadi arah dia adalah lawan arah jam. Okey, lepas dah tahu jenis transformasi, sudut dia berapa, arah dia dah berapa, last kali kita nak tahu adalah dia punya pusat. Pusat dia kat titik mana? Okey, nampak ke? Okey, jadi macam mana kita nak cari pusat? Okey, kita akan cari pusat pakai jangka lukis. Kamu ada jangka lukis tak kat rumah? Okey, pakai Ada. jangka lukis kamu Okey. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, pilih bucu antara antara sudut ni, bukan sudut, antara objek dan image ni, pilih bucu yang sama. Macam mana nak tahu bucu? Okey, contoh objek adalah A, B, C, D. Image, okey, kita punya image di sini kan. Jadi image kita adalah E, B, F, G. Sebenarnya susunan ni merupakan susunan bucu yang sama. Okey, contoh cikgu nak ambil bucu DG. Jadi pakai kamu punya protractor. Okey. Mana? D dan G. Pergi kat protractor kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, ukur D dan G. Pastikan samalah. Okey. Bila dah ukur, kita boleh cari dia punya garisan serenjang. Kamu pernah belajar buat garisan serenjang. Jadi kat sini kita tanda. Okey, lepas tu kat bawah ni kita try tanda. Okey, lepas tu okey, dah dekat titik D, kita buat pula dekat titik G. Kan? Okey, baik. Kat sini kita tanda. Tak sampai. Kat sini kita tanda. Jadi dia tak sampai sana. Dia kena sampai ada dia bertindih lah tau. Kalau tak bertindih tu kena bagi bertindih lah. Kena bagi sekali. Okey. Bila ada dua-dua bertindih, kamu bolehlah garis pada kawasan yang bertindih tu. Okey. Itu satu. Okey, baik. Ambil lagi satu contoh titik iaitu okey, cikgu ambil C dengan F. Mana C dengan F? C? Mana F? C, F. Dekat sini. Okay, C. Sama tak? Sama. Okey, C dengan F. Okey, jadi okey. Kita tanda lah, buat tanda peluang. C, F. Buat garisan serenjang pada C dan F. Dekat sini satu. Bawah ni pun satu. Okey. Cikgu sebenarnya first time pakai ni. Okay, C pula.
sudah. Okey, F pula. Okey. Mana dia pula. Aku balik. Okay, ni satu. Lepas tu kat bawah ni pun satu. Okey, baik. Allah. Okey. Kadang mengapa? Aduh. Okey. Bagus. Apa ni? Ya, apa ni? Tak. Putih. Astagfirullahaladzim. Kita undo. Okey dah. Tadi tak edit macam ni kan? Tadi tak jadi macam ni kan, membazir masa dah. Sabar. Okey. Okey. Lepas tu kita tanda. Kat bawah. Okey, kat bawah ada. Okey, F. C. Okey. Ada pun. Okey, jadi dekat sini. Okey, C dan D. Kita buat satu garis lah. Okey, kalau kamu perasan, okey, ada berlakunya persilangan antara garisan yang kita buat tadi lah. Okey, sini dan juga sini. Dia bersilang pada titik B. Okey, jadi bila kita nak hurai, kita pakai balik info-info yang kita dapat. Yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Okey, kita tulis kat bawah ni adalah putaran 90 darjah. Okey, mengikut apa arah dia? Lawan arah jam pada titik pada pusat putaran di titik B. Macam itulah buat ayat. Nanti kat sini sebenarnya sini 1 markah, 2 markah, 3 markah. Sini 3 markah. Okay, nak lebih masa. Okay, last B2. Sebenarnya ada lagi satu sebenarnya, tapi yang ni kita sambung. Kita sambung esok lah. B2 dan juga C. Yang ni kita sambung next week lah. Week Isnin. Okay, itu saja kelas. Okay, ada soalan tak? Itu saja untuk hari ni. Untuk soalan untuk soalan tadi, soalan berapa tadi? Untuk soalan 15B, 15 B2 dan juga 15C,
Kita akan bincang pada next week lah, tak cukup masa. Okay, ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan itu sahaja nak.